Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nisa ayat 82, Allah bertanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak mentadabbur kepada Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabbur? Apa makna mentadabbur? Mentadabbur maknanya memperhatikan, melihat, mengkaji tentang Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi, kalaulah ianya datang bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kamu akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kalau Al-Quran tu bukan datang daripada Allah, maka perselisihan akan kamu dapati banyak di dalam dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, manusia melalui pelbagai proses di dalam kehidupan. Apa sekalipun proses dalam kehidupan di dunia ni tuan-tuan, dia tidak akan berlaku dalam bentuk pengubahan sunnatullah, kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Tuan-tuan bagi pada hari ni tajuk bagus, hak datang pula anak-anak kita ni, saya tak tahu bagus macam mana tak ni. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? La tabdila li khalqillah, tidak akan diubah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. La tabdila li sunnatillah, tidak akan mengubah sesuatu benda yang menjadi sunnatullah. Sebab itu orang lelaki dia tak akan mengandung sampai kiamat. Sebab itu adalah sunnatullah yang perempuan yang mengandung. Kau lihat kat atas tu. Ini kejadian yang Allah Ta'ala cipta. Matahari dia tetap bersinar. Esok insya-Allah pukul 12 duduklah di situ. Tak ada siapa pergi gatal boleh ubah matahari tu, jangan terbit. Pokok durian tetap akan mengeluarkan durian. Dan tuan-tuan jangan susah hati, pokok durian ni takkan keluar buah rambutan. Pergi tanam pokok durian, pergi tanya laki dia, "Bang, esok pokok ni jadi apa?" Tak tahu, buah nangka kot. Kalau dia mengubah sesuatu yang disunahkan oleh Allah, dunia ni akan jadi kacau. Dunia ni akan jadi kacau, tuan-tuan. Bila hidup, dia akan mati. Itu nama dia sunnatullah. Dia tak akan jadi hidup memanjang, jenuh bayar pencen kerajaan, tak mati-mati. Dia akan mati, tuan-tuan. Ini dipanggil apa? Sunnatullah. Harimau bila dia beranak, insya-Allah akan keluar anak dia. Dia tak akan jadi singa. Beranak keluar singa, dia tetap keluar rimau. Kalau yang beranak tu mak rimau. Ini dipanggil apa? Sunnatullah. Yang ni jangan tuan-tuan duk buat cerdik pandai nak pergi ubah. Yang nak berubah, yang ada inovasi ialah penciptaan yang manusia ciptakan. Dia ada inovasi. Kalau benda-benda lain, makhluk ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan, orang panggil evolusi. Orang panggil manusia boleh berubah. Itu bohong. Kita ni dulu asal kita ni buruk. Maksud?
Jadi dia lama dia evolusi apa semua, dia jadi orang. Bodoh, tu nama dia bodoh. Lepas orang jadi apa pula? Hantu. Mana daripada beruk boleh jadi orang? Sesuatu ciptaan yang Allah Ta'ala cipta, dia akan tetap begitu dah. Allah kata dah, la tabdila li khalqillah, tak akan ubah ciptaan Tuhan. Maka tuan-tuan jangan duk percaya manusia ni berevolusi daripada beruk. Asalnya beruk berjalan 4 kaki, lepas tu tegak sikit, lepas tu bongkok sikit, tegak sikit, bongkok sikit, lama-lama bulu hilang, tinggal bulu dada. Tu jadi orang. Nampak benar nipu tuan. Begitu juga dengan sesuatu benda yang Allah Ta'ala buat dalam laut, dalam di udara, di langit dan sebagainya, yang boleh berinovasi, berevolusi. Ni mikrofon. Dulu dia ada wayar, lah tak ada wayar. Lah ni tak ada wayar ni, dia pakai hak tadi. Mikrofon hak paling saya tak suka hak tu. Pening kepala pakai jenis tu. Lah ni bukan jenis tu dah, dia pakai kecil taik. Dia panggil clip mic kecil sini. Dulu kamera sekali ambil gambar macam 6 Jahanam punya filem. Kotak kula meletup api. Dengan kameraman pun muka berubah sekali, hitam tu muka dia. Tetapi dia melalui proses evolusi. Sekarang kamera sangat canggih. Adik-adik hari ni ambil kamera buat TikTok, tak payah guna kamera, guna handphone. Kamera hari ni tak ada kodak. Siapa pergi ambil gambar, tekan sekali, crack tu zaman bila punya kodak macam ni. 3-4 hari baru siap dulu ni. 24, 36. Lah tak ada. Pasal apa? Kemajuan. Jam. Ni jam. Dulu jam ni tuan-tuan main bola poket, main tengok bola poket, tengok bola poket. Kemudian kita buat jam. Jam pakai jarum. Mai Jepun, dia tak buat jam pakai jarum, dia pakai nombor. Masa tu dia pakai digital number. Habis tukar jam. Jam daripada Europe tak laku. Orang pilih kepada Casio apa semua, semua nak jam nombor. Senang, dia tak payah nak ingat dah. Hak ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, dia tak ingat dah. Dia tulis nombor tu 4 suku, 24, 20. Berlawan antara jam guna jarum dengan jam guna dengan digital number. Sekarang jam guna jarum naik balik. Jam hak guna nombor ni tunggu menyelam dalam laut je guna pakai internet. Dia guna teknologi. Teknologi canggih. Semalam saya tengok ni, saya pun takut tengok depa ambil gambar ni banyak tuan ni, malam ni tak banyak 3 kamera. Saya paling takut bila ceramah macam ni orang ambil gambar. Bila saya angkat tangan tu, berapakah nilai jam Ustaz Kazim? Sudah tuan-tuan. Cilakui betul tuan-tuan. Dia boleh ambil gambar kita, dia boleh tag. Tekan saja. Harga berapa? Mampus. Ui. Saya tengok Perdana Menteri siapa kat semalam, depa pergi bubuh dia pula. Jenis jam Patek Philippe, nama nak sebut tak erti. Bu belasah bila ada orang sebut saya Ustaz bukannya jam Hublot tak hang, suka hang lah. Oh hablo lah. Saya baca ada tulis dia kata Hublot lah kita pun. Patek Philippe lah kita pun. 13 juta jam dia. Gila entah. Subhanallah. Jam, teknologi sangat canggih. Dia boleh tahu jantung kita berapa, dia boleh tahu tekanan darah kita berapa. Sekarang jam. Dulu kita tengok zaman Ultraman, boleh bercakap dengan headquarters dia. Ultraman, nampak dulu ni. Sekarang dah ada dah. Hari ni nak bercakap gunakan jam. Kita tengok dulu cerita James Bond. Dia tembak orang guna pen. Dia tembak, dia buat keluar, dia tembak. Oh mampus orang jahat. La ilaha illallah tuan-tuan. Hari ni dah ada pistol menggunakan pen macam James Bond. Kita tengok kereta.
apa nama, Austin Martin, cerita BMW Austin Martin, apa nama, cerita James Bond. Dia boleh keluar senapang, boleh start jalan sendiri apa semua. Hari ini kereta dah boleh jalan sendiri lah. Dia tekan, dia pun tidur, dia bawa jalan. Sudah mati je tuan. Oh, nama dia Tesla, nama dia. Jenis kita ni malas bawa kereta, tekan saja, teluk kumbak sampai. Ni nama dia Tesla tuan, dah ada lah ni. Kita potong dia, kita tengok mak ngah duduk tidur dalam kereta. Driver pulas sendiri, nak parking pulas sendiri, semua dia bawa sendiri. Jenis apa ni tuan-tuan? Teknologi ini semakin berkembang dengan dahsyatnya. Ni tuan-tuan tengok dengan handphone kita sekarang ni. Apa benda yang tak boleh buat dengan handphone? Kita tengok cerita James Bond dulu, dia nak letupkan bom, dia guna alat ramalan jauh. Sekarang boleh guna handphone saja tuan. Malah tuan-tuan yang duk ada handphone dalam poket seluar tu, dia pun boleh tembak guna teknologi sekarang. Jadi kalau sayang pada benda Allah tu, tak dibawa handphone tu. Tengah-tengah sembahyang depa tembak meletup, dengan dia pun meletup sekali. Tak benar faham, tak faham sudah tak ni. Dia boleh jadi senjata ni. Orang boleh tahu sekarang saya ada di mana, location dia di mana. Orang boleh tahu. Dan kalau saya ni dikehendaki, depa boleh tembak saya daripada jarak jauh, boleh tembak macam mana yang berlaku kepada Syekh Ahmad Yasin dulu di Palestin. Boleh bom dia tuan-tuan. Ini teknologi. Teknologi ini saya cakap tadi semakin lama semakin berkembang. Sebab apa? Dia bukannya satu bentuk yang kekal daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah satu benda kemajuan yang manusia reka. Dan kesempurnaan rekaan itu, kita sekarang telah sampai kepada penghujung dia, kemuncak dia tuan-tuan. Kemuncak ciptaan ni dah sampai dah, zaman akhir ni. Kalau kita kata dulu bangunan yang paling canggih ialah piramid. Hari ini mungkin Burj Khalifa yang paling canggih. Kalau dulu kita kata rumah yang paling canggih mungkin di Babylon, kota tergantung Babylon. Sekarang dah nak dibuat kota yang paling canggih, buat ada berapa puluh trilion yang nak dibuat oleh kerajaan Saudi. Paling canggih tuan-tuan, lebih canggih daripada Babylon lagi tuan. Kalau kita kata bahawa teknologi dulu-dulu cukup hebat, ya cukup hebat. Tetapi hari ini kemuncak kesempurnaan ciptaan manusia sekarang sedang kita lalui. Sekarang semua menggunakan smart TV, smart elektrik, smart car, smart water, semua smart belakang ni. Yang tak smart orang ni. Orang pun jadi smart dah sekarang. Kak Leha menghadapi masalah hidung kembang, pergi Korea. Duduk sebulan, balik hidung mancung. Kak Nak menghadapi masalah kulit yang kusam, telan saja pil, bubuh saja benda-benda, main 4 bulan, la ilaha illallah, putih. Abang-abang di sini yang masalah botak, tak ada masalah lagi abang. Transplant rambut tu abang. Satu ni RM15, RM2, RM3, sehelai rambut. Abang nak tambah tak mana botak. Dulu rambut sulah, bukan lada ya, kepala pun sulah. Sekarang rambut tu dia remos macam kepok. Dia tanam rambut tuan-tuan. Masa mula-mula tanam tu kita tengok rambut kepala ni merah, geli kita tengok. Kenapa? Kudi ke apa pula? Tak tanam rambut. Dia ambil rambut ni, dia tanam pula tuan. Canggih zaman sekarang ni. Boleh buat yang benda hak kita kata ya Allah. Dulu nama dia Roslan. 4 tahun tak jumpa jadi Ros. Lagi dahsyat ini tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Lah jadi perempuan pakai telekung main sembahyang. Hang lu bukan jantan ke? Dah lah jadi perempuan dah buat habis tak ada apa dah. Lah. Hari ini ada transgender yang paling cantik dalam dunia. Dahsyat tuan-tuan. Apa nak jadi ni? Inilah nama dia. Benda
yang akan sentiasa berkembang. Baju melalui proses yang sangat panjang. Sekarang telah dicipta baju daripada kulit buah-buahan. Tak lagi daripada kain cotton ke apa benda ke, daripada nenas boleh diubah jadi baju sekarang. Masya Allah. Saya pergi Singapura, saya tengok baju ni pelik. Baju apa ni saya tanya dah. Baju daripada nenas. Oh, mana boleh makan lah. Terpulang kat ustaz lah. Astaghfirullahalazim, dia tanya. Dia tanya, saya tanya, dia boleh makan tak? Dia kata dah nenas boleh makan, tak boleh makan pula. Macam dulu-dulu lah orang buat gendang tu daripada kulit lembu. Agak-agak lapak, potong gendang tu. Buat masak kicap boleh, masak merah boleh, entah ni. Teknologi, entah. Masya Allah, hebat. Itu nama dia sains dan teknologi. Sampai pada satu benda, gambar Firaun. Gambar Firaun dia ambil buat dalam komputer, set. Dia boleh buat muka Firaun tu ada rambut, kulit jadi tegang, mata elok apa semua. Dia kata inilah wajah Firaun. Dia ambil daripada gambar Firaun tu dalam muzium tu, dia letakkan dan dia kata inilah lakaran mungkin wajah Firaun 5,000 tahun yang lepas. Kita pun tengok, ni dia rupa Firaun. Tengah kita duk tengok dia tu, tiba-tiba mata dia berkelip kat kita. Oh, sudah, Firaun ni gelak kat aku pula dah. Dia boleh menghidupkan gambar orang mati, bayangkan. Dan hari ni tuan-tuan, teknologi tu pun tuan-tuan tengok dah. Gambar arwah mak kita, arwah bapak kita, boleh dihidupkan gambar tu. Yang ni yang berlaku di Korea. Bila berlaku di Korea, ada kumpulan K-pop ni 5 orang. Mati seorang. 2-3 tahun dia mati, tinggal 4 orang. Maka yang 4 orang ni pun menari atas pentas. Mak penyanyi yang mati tu pun mai, bini penyanyi tu pun mai. Duk tengok depa menyanyi 4 orang. Tiba-tiba ada cahaya mai suluh hak di tengah-tengah. Cahaya hak suluh di tengah-tengah tu, dia bawa keluar gambar 3D, 4D yang dah mati tu duk menari sama rantak dengan depa. Seolah-olah suami dia masih hidup, seolah-olah anak dia duk menari kat depan. Padahal yang tu dah mati, depa hidupkan balik dalam bentuk 4D, 3D, letak di situ. Isteri pun menangis, mak pun teriak. Bayangkan tuan-tuan. Zaman kita dulu, kita terkejut bila KRU menyanyi dengan P. Ramlee. Ingat tak dulu? Mereka buat duet lagu Getaran Jiwa. Getaran Jiwa. Masuk KRU pula. Melanda. Nama masa tu. Orang pakat marah dia. Hari ni tak kata apa orang. Hari ni kita pakai duk hidupkan gambar pak kita. Mak ni arwah ayah. Tengok kan dia bercakap dengan mak. Buat apa tu? Dia kata, kau sudah tuan. Ni teknologi. Masya Allah. Subhanallah. Yang tahun lepas, waktu PKP, kalau tuan-tuan ingat, para saintis di Amerika Syarikat telah pun berjaya memindahkan jantung babi ke jantung manusia. Oh, sudah tuan-tuan. Sekumpulan doktor telah pun berjaya memindahkan jantung seekor babi kepada seorang pesakit jantung. Pembedahan itu dilakukan berjaya dan pesakit berkenaan dalam keadaan stabil. Yang saya nak dengar tu bukan berita tu. Saya nak tengok hak tukang baca berita tu. Dia tanda-tanda nak habis tukang baca berita tu, kepala dia mesti hangguk. Keadaan dia stabil. Itu maknanya tu nak habis tu kan. Cara dia cerita. Boleh ke tuan-tuan jantung babi pergi masuk pada jantung manusia? Kalaulah jantung babi itu pergi ganti pada jantung manusia, mahal harga babi. Hang sakit jantung mak, aku sakit jantung, doktor nak tukar jantung ni. Tak apa, babi dah ada, itulah aku duk belah seekor.
Ustaz ni, ya. Ustaz nak cerita bab apa? Tak cerita bab apa, cerita bab merapu kan. Tahu bab. Saya ni mai pada Ipoh, satu pun saya tak berhenti tanya orang jalan, mana dia ni? Surau ni. Dulu nak sampai surau ni, tanya orang tahun 70-an dulu. Tanya orang, seorang pun tak tahu. Sebab tak buka lagi taman ni. Tak pernah faham, tak faham sudah lah. Nak tanya apa gila. Dulu kalau nak sampai satu tempat, jenuh berhenti tanya. Bukit Gambir mana? Ni mana? Terus masuk kanan, terus saja, jangan stop. Bukan itu laut kan? Terus saja, dalam laut itu Bukit Gambir. Sekarang tuan-tuan tak payah dah. Set saja, share saja, location saja, Waze saja, Google saja, selesai dia bawa sampai. Siap boleh cakap lagi. Air Proton, parit ke longkang dia bawa. Kita kata parit Perak, longkang dia bawa. Teknologi tuan-tuan, subhanallah. Daripada kereta, daripada motosikal, macam-macam hari ni teknologi. Naik kapal terbang. Dulu naik kapal terbang, kalau tuan-tuan ingat, tahun 70-an, tahun 60-an, orang pakai duk merokok dalam kapal terbang. Sampai sekarang orang buat pengumuman dilarang merokok dan vape. Sampai sekarang, sampai kita tertanya-tanya, ada ke orang merokok dalam ni? Ada. Bila? Zaman dulu, tahun 70-an. Tu dia berkepul dalam kapal terbang. Sekarang dah ada dah kapal terbang yang nak dikhaskan untuk orang yang isi rokok tu, bilik pergi masuk bilik sebelah. Dah ada lah. Kalau nak terempah pun sama-sama kita semua sekali. Kapal terbang canggih lah tuan-tuan. Oh, saya duduk atas ruang angkasa Iran. Pergi ambil telefon isteri di rumah. Mama buat apa? Tak buat apa? Abang sampai dah kah? Dah kat Iran ni. Lah, masa bila pergi Iran pula? Dah tengah duduk atas ruang angkasa Iran. Abang telefon kat atas kah? Telefon. Daripada angkasa tu boleh telefon. Lepas tu bayar bil lah. Nak faham? Tak faham sudah tak? Boleh cakap tu tak? Padahal duduk di atas tu. Ini nama dia teknologi. Masya Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, adakah teknologi ini baik? Adakah teknologi ini jahat? Adakah teknologi ini memudahkan? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah yang ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak melihat, mentadabbur tentang Al-Quran? Tengoklah. Okey. Di dalam satu ayat dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut. Allah kata, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat, kami akan memudahkan urusan kamu, baik urusan di langit ataupun urusan di bumi. Ni dia. Quran bagi tahu urusan di langit dan urusan di bumi, Allah Ta'ala kata kami akan permudahkan pada kamu. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita tengok pada Quran kata zaman akan jadi hebat. Allah bagi tahu 1400 tahun yang lepas. Tuan-tuan, anak-anak kita dan kita kalau sempat, kita akan jumpa benda-benda yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik, yang dulu kita kata mustahil, hari ini akan datang, akan berlaku. Apa Ustaz? Kita pun tak tahu. Tahun 70-an kita pun tak sangka tuan-tuan, kita boleh duduk dalam rumah smart house, smart home, kita tak tahu. Kita pun tak sangka tahun 70-an rumah kita sekarang ada cowai. Kak nak sangka tak tahun 70-an rumah ada cowai? Cowai tu apa? Kowe. Cowai. Dulu nak jerang ayam, menjerit satu kampung. Bila masak, prit, tu masak lah ayam. Lah tak payah, tengah-tengah malam ayam hangat ada, ayam sejuk pun dah.
Kita tak pernah sangka tuan-tuan, masak nasi kita hari ni, press cooker kita tu, pressure cooker tu, hari ni dengan berapa minit saja masak nasi. Kita hari ni nak empuk daging ke, nak empuk ayam ke, dalam berapa second saja boleh jadi lembut. Teknologi dapur punya banyak sekarang tuan-tuan. Allah kata akan dimudahkan urusan untuk kamu. Di mana? Di langit sampailah di bumi. Masya Allah. Dan kita tak sangka manusia boleh buat bangunan tingginya hampir 1 kilometer. Saya bila naik bangunan paling tinggi dalam dunia, saya tengok orang duk beratok panjang. Boleh panjang. Bila aku nak beratok? Saya jumpa kawan saya ni, Tok Arab nak kata, aku nak laju sikit. Ambil hak express lah. Express lane je lah. Dia kata boleh, bayar apa tu? Bayar, bukan ringgit, dolar. Tak apa, janji aku boleh naik atas. Maka naik hak laluan laju punya, express punya. Laju sungguh tuan-tuan, sampai. Masa naik tu seronok lah. Sampai di atas tu kak, sudah. Dia main gaya naik bulu rumah semua tuan. Tok terangkak nak pergi ke hujung ni. Saya kata ni kalau aku jatuh bawah lah, hancur. Polis main kutip dengan plastik hitam, berkecak. Tingginya bangunan, ya Allah subhanallah, ya depa ni. Yang buat ni tak gayat negah. Saya duk tanya hak tu. Depa pasang cermin ni tak gayat ke? Tak terkencing ke atas tu? Minggu lepas, 2 minggu lepas saya naik hak barunya di Langkawi. Menara Maha di Langkawi. Tak tinggi sangat. Kita pun dah biasa naik hak tinggi-tinggi ni tuan-tuan. Naik tu rendah tak ada apa. Keluar laju, pergi hujung, pergi laju, patah balik. Rupa cermin pula dah. Lantai dia, patah balik pula tuan-tuan. Duk nampak cermin di bawah. Dia pun kata, jangan tengok bawah, tengok atas sudah. Aku tak boleh, aku duk tengok aku gayat. Duk pijak cermin, buatnya relai cermin ni turun bawah, plastik hitam pula boleh mengikuti aku ni. Pegawai situ kata, Ustaz, kita turun, Ustaz dah cukup tengok dah. Jom kita turun bawah pula. Buat apa pula bawah? Ada, kita sediakan package. Dalam package tu ada sediakan makan sekali. Boleh sangat. Bak makan ni anytime. Pertama kali tuan-tuan saya naik menara siap bagi makan tuan-tuan. Saya harap tak bankrupt lah syarikat tuan-tuan. Nasi lemak, bihun, kuih, kopuk umurnya ada. Jadi apa-apa kalau rasa nak free kopuk free, pergi naik dia tuan-tuan. Tambah berapa Ustaz? Itu yang lain satu fikir dapat janji free tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut kalau kemajuan ini digunakan untuk kebaikan, itu adalah manfaat untuk kamu. Dan siapa yang memulakan benda yang baik ini, insya-Allah may yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang buat satu benda yang baik, memberikan kebaikan pada orang lain, dia akan dapat kebaikan dia. Dulu orang ciptakan telefon, mudah orang. Hari ini semua orang bertelefon. Dulu orang buat elektrik, mudah orang buat lampu elektrik semua ni. Dulu orang ciptakan kereta api, senang tuan-tuan, daripada kereta api arang sampai hari ini kereta api laju. Senang urusan. Orang menciptakan kapal terbang, daripada duk terjun daripada bangunan tinggi, mati. Mula-mula nak cipta kapal terbang. Sampailah hari ini manusia cipta kapal terbang Concorde, yang paling laju mengatasi bunyi lah apalah kelajuan. Bagus. Tetapi tuan-tuan, ada orang yang menggunakan benda ini untuk kejahatan dan penguasaan pada manusia. Yang ni yang kita duk takut sekarang. Yang ni yang sedang berlaku sekarang. Dia gunakan benda-benda ini untuk menguasai manusia. Baik, satu. Simpan yang ni dulu. Bab ni simpan dulu. Sekejap lagi saya nak rangkumkan sekali penghujung sekali lagi. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi bahawa yang boleh berubah ialah teknologi. Yang boleh mengubah ialah sesuatu yang kita ciptakan. Ni bangunan yang kita buat ni, teknologi pembinaan dia boleh diubah. Boleh diubah tuan-tuan.
Hari ni kita sebut pasang siap lah, buat kat kilang main pasang saja. Sebulan boleh siap hospital. Sehari boleh buat satu rumah. Dia pasang siap-siap, dia buat siap-siap di kilang, dia main pasang saja. Teknologi boleh berubah. Tuan-tuan ni cuba tengok kipas tuan-tuan. Tang tuan-tuan saya ada 8 kipas. Tu 8 tu. Hari ni orang tak pakai kipas kecil-kecil macam ni. Orang pakai kipas helikopter. Terbang habis orang. Teknologi dia makin canggih, makin canggih. Aircon kita ni aircon. Sekarang aircon tuan-tuan, dia mengikut kapasiti orang. Mai semayang subuh, automatik dia pakai paling rendah sekali minimum. Pasal apa? 3 orang. Tak pernah faham? Tak faham sudah tak? Mai ceramah hari dia bagi cepat sejuk sikit. Pasal apa? Dia mengikut kepada haba kita. Haba ni dia akan mendatangkan keadaan sesuatu, isyarat kepada aircon sendiri akan kompres macam mana nak sesuaikan dengan ramainya orang mengikut haba manusia. Masya Allah. Saya pergi satu hotel, tak ada orang menyambut tamu, tak ada resepsionis, tak ada jaga, tak ada pam, tak ada. Saya kata hotel ni aku kena scam dah. Tak ada orang ni, aduh. Kita bagi salam, Assalamualaikum, siapa di dalam, aku di luar. Telefon, apa ni kata hotel aku mari, tak ada. Dia kata kunci sila ambil di bahagian loker. Kunci pun ambil sendiri. Malah tunggu hotel ni kata. Tengok nombor bilik, naik lift. Oh, lift. Bila masuk lift, gelap. Bila nak pergi ke lift tu, dia jadi cerah. Hantu bah. Kita kalau duduk cerah sendiri, hantu. Masuk dalam lift, dia baru cerah. Hak di luar tadi lampu, padam pula dah. Unggah lah aku dah, kena dah. Keluar daripada lift, gelap. Keluar saja kaki, cerah. Oi, hotel ni kejadian apa? Bila saya berjalan, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, tuan-tuan. Kedekut sungguh hotel ni. Dia bukan kedekut, dia mengamalkan green earth. Oh, bumi yang hijau. Teknologi bumi hijau. Dia tak nak pakai banyak elektrik, banyak apa semua pencemaran. Saya kata takut dalam hotel. Pergi masuk dalam bilik ayak, di luar cerah, di luar gelap. Keluar daripada bilik ayak, hak bilik ayak pula gelap, cerah tan sini pula. Macam mana cerita ni? Dia kata ini teknologi sekarang ni ustaz. Yalah hang ceritalah kat aku. Kalau aku tahu macam ni, aku tak pergi hotel tu, menakutkan aku. Aku rasa aku seorang duduk situ, tahu tak? Sat gelap, sat cerah, sat gelap, sat cerah. Tuan-tuan yang saya muliakan, itulah dia, nama dia teknologi. Maka Al-Quran mengatakan bahawa manusia hanya perlu berfikir dan dia akan menciptakan benda itu. Sekarang adik-adik depan ustaz ni hanya perlu berfikir nak buat apa lepas ni. InsyaAllah benda itu akan dapat direalisasikan. Allah Ta'ala bagi pada otak manusia. Tuan-tuan ingat tak dulu kita start kereta, start kereta, patah kunci. Kawan saya pergi ceramah, mereka bubuh kayu aiskrim. Buh dalam kayu aiskrim tempat starter tu, lepas tu dia pakai kepak. Separuh tinggal tu. Dia habis ceramah nak jolok tak boleh. Jahat sungguh. Masa tu fikir apa? Kalaulah kita boleh buat kereta main tekan saja, hidupkan bagus. Hari ni semua kereta pakai tekan. Push button push semua dah ada dah. Nampak? Kita hanya perlu berfikir. Tu pun penyegan lagi. Nak tekan tu pun malas lagi. Dia boleh start sendiri daripada rumah. Tuan-tuan rumah 2 tingkat, kereta duduk di bawah tu, depan jalan tu. Daripada atas bilik tidur, tekan. Enjin start, aircon pun running. Keluar tu sejuk, jalan terus. Tiap-tiap hari buat. Hari tu buat sungguh, start semua, keluar kereta tak ada. Jalan terus. Orang buat lari lah kereta ni. Tuan-tuan, benda ni akan terus berlaku. Tetapi ada benda yang takkan berlakukan perubahan. Nama dia apa? Sunnatullah.
Tak akan berubah. Ustaz, kita cuba nak menghidupkan orang mati, Ustaz. Takkan berlaku. Ustaz, kita cuba nak menjadikan perempuan boleh mengandung tanpa melalui proses perkahwinan ataupun proses persetubuhan. Kita namakan dia sebagai bayi klon. Takkan berlaku. Teknologi mari macam mana pun takkan berlaku. Sebab dulu tahun 2000 ada orang mengatakan bahawa kita akan melahirkan bayi klon. Perempuan tak payah beranak, perempuan tak payah kahwin, tak payah perlukan jantan, cuma ambil benih dia, masuk dalam rahim dia dan akan mengandung, keluar macam muka mak dia. Pembohong. Dia takkan jadi macam itu. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, dia takkan berubah satu-satu benda yang Allah Ta'ala cipta, melainkan manusia yang nak mengubah. Saya buat satu contoh. Binatang samalah dengan manusia, dia tidak akan berlaku evolusi binatang. Tuan-tuan jangan kata ada berlaku evolusi pada binatang. Gajah adalah gajah. Nyamuk adalah nyamuk. Kalau nyamuk yang berbelang-belang, nyamuk Aedes. Kalau nyamuk jenis macam ni, yang ni tiruk. Ni nyamuk apa pula ni? Datang daripada nyamuk Aedes, denggi. Dan denggi adalah denggi. Denggi tadi, tuan-tuan, dia takkan mengubah jadi denggi ini, melainkan satu denggi, nama dia denggi berdarah dan sebagainya. Dia takkan adanya varian yang baru. Dia tak boleh sebut manusia ni anak hang ni, varian baru. Saya varian 003, yang ni varian 004. Dia apa-apa kelebihan dia pula. Varian untuk ciptaan Allah tidak ada, tuan-tuan. Melainkan manusia yang mencipta benda itu. Sebab itu ada benda yang boleh dicipta. Dan kalau Allah yang menciptakan, dia takkan ada. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan menyusahkan manusia. Sesuatu yang Allah ciptakan, dia takkan menyusahkan kejadian makhluk manusia. Allah takkan menyusahkan kita. Berkali-kali ayat dalam Quran, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah takkan menyusahkan kita. Dia ni kena apa ni? Dia ni kena penyakit. Semalam dia kena penyakit varian O. Ada? Tadi doktor kata varian Z pula. Dia berubah-ubah ni. Dia penyakit ni dia pandai berubah. Dah, tuan-tuan. Manusia yang mengubah dengan dia. Dia top up. Nak selesaikan masalah ni, tangkap manusia yang mencipta virus tu. Allah tak akan buat benda-benda itu. 3 tahun, tuan-tuan. Dulu kita duk belajar benda ni. Sekejap dia jadi yang ni, sekejap dia jadi yang ni, sekejap dia jadi ini. Penyakit apa ni, tuan-tuan? Penyakit denggi, penyakit bawaan virus dan sebagainya, Allah Ta'ala ciptakan masing-masing mengikut keadaan tempat masing-masing. Udara, cuaca menentukan virus itu boleh hidup ataupun tidak. Virus nyamuk demam denggi misalnya. Tuan-tuan pergilah ke mereka, mereka pun tak nak dengar denggi ni menatang apa. Tapi tuan-tuan pergi ke Brazil, dia ada. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, dia ada. Pasal apa? Pasal berada dalam lingkungan zon khatul istiwa yang sama. Cerah, panas, sejuk sepanjang zaman ni. Panjang masa panas ni. Dia ada. Tuan-tuan pergi ke Mesir, ada denggi, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Alaska, mampus denggi tu. Di Antartika, sejuknya itu mematikan dia punya tu. Serupalah penyakit yang ada di Alaska, dia tak boleh nak main tempat panas. Tempat panas itu mematikan virus itu. Tetapi virus yang datang baru ni, terkejut saya. Walaupun saya tak belajar sains. Macam mana satu benda boleh kena ni? Melainkan ada orang yang sebarkan. Dan itulah senjata di zaman moden, tuan-tuan. Teknologi yang digunakan untuk menguasai manusia, membunuh manusia tanpa melalui kaedah peperangan, dan akan berlaku
population manusia ini tuan-tuan, akan berlaku penghabisan manusia. Pakat duk tumbang seorang tanpa melalui proses. Ni yang saya nak bawa hari ni, tajuk dia jihad di manakah kita. Baru nak masuk tajuk tuan. Maka orang Islam, kita ni ada Al-Quran. Tolonglah rujuk pada Quran. Dah Nabi kata likulli da' syifa. Setiap daripada penyakit ada ubatnya. Ada. Mana yang tuan-tuan lebih percaya? Kata-kata Nabi atau kata orang lain? Nabi kata setiap penyakit adalah ubatnya. Adalah ubat. Tiba-tiba hari ni ada orang cakap penyakit ini tidak ada ubat, ya, tidak ada ubat, ya, tidak ada ubat. Siapa kata tidak ada ubat? Melainkan penyakit itu kamu duk tambah, orang tu ambil lama mati. Kena kaji balik tuan-tuan, jangan kita ni jadi pak turut semata-mata. Kenapa saya kata macam ini? Kerana proses yang saya sebutkan tadi, proses yang melibatkan kemajuan kereta, kemajuan kapal terbang, kemajuan handphone, kemajuan televisen, kemajuan radio, kemajuan jaringan dan sebagainya, berubah. Dan yang akan berubah sama ialah sistem persenjataan. Tuan-tuan ingat orang pakai M16 lagi ke? Tuan-tuan ingat handphone berubah. Dulu Nokia, kemudian Nokia, kemudian naik Samsung, sekarang Samsung. Tuan-tuan ingat handphone saja berubah ke? Tuan-tuan ingat kamera ni saja berubah ke? Saya duk buat rakaman tuan-tuan, kamera depa canggih-canggih. Hak duk ambil kamera tuan-tuan, berapa puluh ribu kamera hang ni, hak 100,000 pun dah. Dia boleh ambil gambar tu sampai ke bulan tu. Tu dia punya canggih, dia punya jenis binatang pak tau. Boleh nampak tu. Ada orang duduk di bulan tu, duduk makan capati di atas tu. Punya burung. Canggih gila ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu kamera ni dia boleh teropong kita buat apa? Sebagai satu bentuk senjata. Orang kita tuan-tuan tak habis-habis bergaduh. Bergaduh paksa lelaki pergi siam. Bergaduh. Kita tak habis-habis dimomokkan dengan cerita mati abang berebut harta pusaka dengan Kak Ipar. Sampai sekarang tak habis-habis. Kita dimomokkan dengan cerita meletup. Hari ini semua pakai domain. Tadi saya tengah ceramah di sekolah saya pun, budak tu main depan saya. Nak marah budak 4 tahun, gua suka hang lah. Tak lama lagi tu imam, sementara nak jadi imam tu dalam bilik tu. Ni zaman kita sekarang. Tetapi bagi orang lain, dia menggunakan setiap teknologi untuk menguasai dunia. Sebelum dia kuasai dunia adalah bentuk teknologi, dia cuba nak mengubah semua sistem yang Allah Ta'ala ciptakan. Apa dia sistem yang Allah Ta'ala ciptakan? Semua dia ubah. Sistem kekeluargaan, dia rosakkan kekeluargaan. Tak payah menikah, duduk sekali boleh dapat beranak, jalan. Dan hari ini berapa ramai tak menikah dapat anak dan diiktiraf. Dia tak menikah dapat anak diiktiraf. Pak saya apa? Pak saya pandai main bola. Tak pernah faham, tak faham sudah. Mulia dia. Pak saya apa? Dia tak menikah dapat anak. Duduk di negara orang Arab. Tak apa, dia janji dia pandai main bola. Lagi pun dia kambing. Ni penyakit kita. Dia ubah sistem pakai jangan menikah semua. Dia nama human right.
Dia ubah sistem manusia, laki-laki dan perempuan pasangan dia. Dia wujudkan gender nombor 3, nama dia pondan. Pondan ni apa gender dia pula? Pasangan malam siang, pasangan hidup mati, pasangan tinggi rendah, pasangan hitam putih, pasangan pondan. Lelaki perempuan, pasangan hang. Dia mesti ada benda yang dipanggil pasangan. Allah ciptakan laki, pasangan dia perempuan. Allah ciptakan siang, pasangan dia malam. La pondan, siapa ciptakan? Allah yang ciptakan saya macam ini. Saya pun tak nak macam ini, tapi Tuhan yang menciptakan saya. Perlu tak hang? Kalau Tuhan menciptakan hang pondan, mesti ada pasangan hang. Nama apa? Mungkin kondan. Mana dia kondan tu? Tak ada. Mana boleh tak ada? Setiap sesuatu ada pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Maknanya Allah tak ciptakan awak. Allah ciptakan awak lelaki. Awak yang tukar diri awak jadi perempuan. Lalu awak namakan awak sebagai transgender. Dan awak tuntut hak. Mana boleh? Balik kepada asal. Awak tu jantan. Jenuh kami nak buat jamban pula. Laki, perempuan, pondan. Menyusahkan orang. Dan inilah yang mereka buat, tuan-tuan. Semua benda yang Allah Ta'ala cipta, mereka akan ubah. Mereka nak ngubah kekuasaan Allah. Mereka nak ambil alih kekuasaan Allah. Dan benda-benda itu berlaku. Sejak bila? Ribuan tahun yang lepas. Bila? Ribuan tahun yang lepas. Ratusan tahun yang lepas, mereka mula nak mengubah apa yang Allah Ta'ala dah susun. Apa dia yang Allah Ta'ala susun? Allah Ta'ala susun tentang benua. Allah Ta'ala susun tentang manusia. Bangsa ni di sini, rumah dia di sini, kedudukan dia di sini. Maka penjajah datang, tuan-tuan, dia mengubah sistem. Akhirnya tempat yang dia tinggalkan selepas diberi kemerdekaan, tempat itu akan bergaduh sampai kiamat. Kerana dia dah ubah sistem kependudukan manusia. Yang ni yang telah berlaku, dan tuan-tuan tengoklah mana yang bergaduh ni, benda tu pernah dijajah oleh mereka, dan mereka lah yang mengatur semua orang. Maka kita pun akan bergaduh, dan mereka lah yang akan untung sampai bila-bila. Kerana hasil daripada pergaduhan dan peperangan itu akan mendatangkan keuntungan dalam bentuk perniagaan senjata, sistem, hutang dan sebagainya. Mereka ubah sistem kependudukan manusia. Tadi mereka mengubah genetik manusia. Daripada lelaki, mereka nak ubah menjadi genetik perempuan. Tapi mereka lupa genetik laki-laki, kromosom laki-laki tetap laki-laki sampai bila-bila. Dia takkan ubah. Dia nak ubah. Dan diberikan keseronokan untuk manusia berubah menjadi luar daripada ciptaan Allah. Dia gunakan benda itu. Tuan-tuan, mereka datang sebagai penjajah dan mereka membawa pelbagai benda untuk mengubah sistem di situ. Umpamanya umat di negara itu ialah umat Islam, maka mereka akan datang membawa ajaran mereka supaya aturan yang dah ada di situ dengan Islamnya itu, orang Islam akan tertarik dengan ajaran yang mereka bawa. Dan malangnya nasib orang yang dijajah tadi pula menerima ajaran yang dibawa dengan senyum dan lebarnya. Maka ditulis dalam buku sejarah, mereka datang menjajah ialah untuk menguasai perniagaan rempah ratus. Apa tuan-tuan ingat Portugis Cristiano Ronaldo tu makan kari ala gapas ke? Yang tak kata nak kontrol perniagaan rempah, dak. Sampai-sampai di Melaka dulu, tuan-tuan. Dia sampai di Melaka dulu, dia roboh dulu masjid. Dia roboh istana Sultan Melaka dulu. Dia bongkar habis raja-raja punya kubur, rakyat punya kubur, batu nisan ke apa semua ke, dia buat kota Formosa. Dan satu benda pun tak nampak tinggalan Kesultanan Islam di Melaka. Sekarang ni budak-budak ni pergi melawat Melaka, dia nak melawat apa?
Tuan-tuan pergi melawat Melaka berpuluh-puluh tahun pada sekolah rendah tu. Tuan-tuan pergi tengok apa? Tak ada apa. Pergi melawat pintu kota Pamusa. Masjid hak lama habis dah. Istana lama habis dah. Kerajaan lama habis dah. Meriam kerajaan Melaka pun mereka ambil semua. Sebab itu mereka menjajah negara Islam. Mereka hancurkan lambang-lambang dan kebesaran Islam di negara yang mereka jajah. Nak menunjukkan bahawa Islam ni lemah, Islam ni tak maju, sampai nak buat jarum pun tak mampu. Tetapi bila mereka menjajah negara yang bukan Islam, mereka tak akan merosakkan monumen di situ. Tuan-tuan pergi ke tembok besar Cina sampai sekarang duk ada. Mereka tak rosak, British tak rosak. Kita pergi ke Agra, pergi tengok Taj Mahal. Sampai sekarang duk ada lagi Taj Mahal tu. Mereka tak tembak bagi mampu Taj Mahal tu. Pasal di situ bukan negara Islam keseluruhan dia. Yang mana negara Islam, tuan-tuan, baik di negara Arab, baik di negara Nusantara, dia ranap semua. Salah satunya dia ubah nama-nama negeri, nama-nama bandar dan agama penduduknya kepada agama mereka. Sampai hari ini Presiden Filipina tu nak ubah balik. Filipina tu pada nama asal dia. Filipina tu diubah jadi nama Sin Filipina. Dia ubah semua. Nak balik pada asal, tuan-tuan. Yang presiden dia pun nak balik pada asal. Fi amanillah, jadi Manila. Asalnya Islam tu. Jadi jangan kita hari ni tertipu dengan mengatakan penjajah datang ni sebab nak menguasai perniagaan rempah ratus. Mereka nak bawa agama mereka, nak perkenalkan agama mereka supaya bertapak dan mereka mengubah sistem yang Allah Ta'ala dah cantik atur dah. Sampailah kepada kemuncaknya. Tuan-tuan tengok balik yang saya gabung tadi dengan apa yang saya cakap tadi. Tuan-tuan gabungkan balik, ingatan balik. Kemuncak dia di sini. Bila dah diberi teknologi yang hebat, bila dah diberi penguasaan yang hebat, maka mereka mula jadi besar. Besar diri, sombong dan sebagainya. Mereka jadi seperti Namrud, tak pernah sakit. Akhirnya Namrud kata dia Tuhan. Sampai Nabi Ibrahim pergi cakapkan Namrud. Kata Namrud, aku Tuhan. Ana uhyi wa umit. Aku boleh menghidup dan aku boleh mematikan. Aku Tuhan, kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku boleh menaikkan matahari daripada timur dan turun di barat. Kalau betul kau Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Engkau naikkan balik matahari daripada barat, turun ke bawah. Fabuhital ladzi kafar. Tu dia Namrud sampai pada satu tahap dia kata dia Tuhan. Daripada Firaun sampai kepada Namrud, sampai kepada semua benda-benda ni, tuan-tuan, bila dah terlalu menguasai teknologi, mereka mula nak menguasai dunia dan menolak Tuhan, dan mereka mengatakan pula mereka adalah Tuhan. Ustaz, ya, zaman dulu maju ke Ustaz? Ada 114 ayat dalam Quran mengatakan bahawa orang zaman dulu lagi maju pada zaman kita. Sebab tu saya sebut tadi tadabbur Al-Quran. Tetapi pemikiran kita hari ini diubah. Yang hebatnya di bumi, tetapi masyarakat dunia, dia mengubah masyarakat dunia. Dia kata hak bumi tak hebat, kita pergi ke angkasa. Di angkasa lagi hebat. Nama dia Space 1999. Maka manusia pun duk tunggu Space 1999. Hak mana zaman saya dia ingatlah Space 1999, Maya tu. Pelakon dia jadi Maya, mata bulu kening. Lepas tu mai pula tu apa nama tu? Hak Yeti lah, apa nama apa? Cerita angkasa lepas nama apa? Star Wars. Kemudian dia terbit cerita Battlestar Galactica. Lepas tu dia terbit cerita pergi ke bulan.
Lepas tu dia terbit, kita nak menoroka planet Marikh. Kita kalau boleh nak pindah pergi planet Marikh. Penang ni sesak, kita pergi Marikh pula. Pakat semua seronok tengok planet Marikh. Dia tak tahu nak buat rumah di planet Marikh. Kilang papan nak buat di mana? Nak bancuh simen di mana? Bodoh betul. Ada hartawan daripada India, dia beli 2 tanah lot di bulan untuk dihadiahkan pada isteri dia. Bahalul betul tuan-tuan. Bila nak buat rumah di bulan tu? Nak cari besi di mana, lagu mana, nak cari batu bata pasir simen macam mana, marble lagu mana, tile lagu mana, mangkuk jamban macam mana, elektrik nak pasang di mana. Benda-benda itu cuma ada di bumi. Kalau begitu, buatlah rumah di bumi. La ilaha illallah. Tetapi mereka mengatakan bahawa di bumi ni tak bagus. Di angkasa lagi bagus. Maka kita pun dibawalah cerita tentang angkasa ya. Dan kita lupa kehebatan yang Allah Ta'ala bagi di bumi. Dan apa yang ada di bumi, mereka conquer. Jangan pergi Antartika. Dia jangan pergi ya. Ni sejuk Kalau pergi mampus. Dia orang je pergi tuan-tuan. Jangan pergi Arktik ya. Terlalu sejuk, ekstrim. Dia sejuk yang ekstrim. Boleh jadi beku di sana. Jangan pergi ya. Kami pergi tak apa. Dia orang je boleh pergi. Tak apa ada di sana tuan-tuan. Apa benda yang ada di sana? Kita tak tahu. Mereka buat pula zon larangan terbang. Berapa banyak zon larangan terbang yang pilot tak boleh pergi. Tapi pilot dia orang sampai. Sebab tu manusia ni, dia tengok hari ini kita akan siarkan secara langsung pelancaran roket ke orbit daripada stesen angkasa lepas Kennedy di Amerika. Sekarang pelepasan akan bermula. Kita pun tengok dia meletup, boom, dia meletup, asap keluar, kemudian roket tu pun naik. Tuan-tuan tengok dah sampai ke sudah roket tu. Dia naik straight ke, lama-lama dia condong. Depa hanya sia separuh aja, roket tu naik ke atas. Cuba naik sampai ke atas, dia condong ke bawah balik. Tapi yang tu tak ditunjukkan. Yang dia condong tu ke mana? Saya sebut berkali-kali dah. 3 kali dah saya sebut. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Contoh. Bahagian mana lagi kita yang kita di dunia ni kita tak teroka? Beritahu. Allah kata bila Zulqarnain datang dekat satu puak kampung masyarakat negeri, dia kata, ni Zul oi, ni bahasa kita, balik gunung sana tu ada 2 bangsa ganas sungguhlah, depa ni ganas, mai terekam kami, makan kami, apa jahat lah puak-puak ni. Nama apa? Ya'juj dan Ma'juj. Depa ni ganas sungguhlah, kasak lah, apalah. Dalam kitab sebut Zulqarnain dia panjat gunung tu, dia tengok punya ramainya manusia ni, Ya'juj dan Ma'juj ni. Badan besar-besar, telinga besar-besar. Dalam kitab sebut telinga tu macam belalai gajah, macam besar. Dia kata jahat bangsa ni. Dia turun balik, dia panggil orang kampung semua, penduduk negeri ni, cari dekat aku besi, cari aku tembaga, cari aku api, kita cairkan, kita buat tembok supaya Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lagi kacau hampa. Pakat duk cari semua, bakar besar, akhirnya jadi tembok. Soalan dia, kenapa tak tadabbur ayat ni? Takkan mereka tak boleh panjat tembok? Adik faham tak? Penjara tu pun orang boleh lari. Gunung Everest tu pun orang boleh panjat. Takkan mereka tak boleh guna tangga pergi panjat?
tinggi mana tembok dia sampai tak boleh panjat ni? Yang ni kita mula fikir. Mana tempat dalam dunia ni yang jumpa tembok tinggi besar ni? Lagu mana ni? Tak jumpa lagi. Aku panjat Gunung Kinabalu pun tak jumpa, aku panjat Everest pun tak jumpa, aku nak di Himalaya pun tak jumpa. Di mana tembok ni? Dan mereka Ya'juj dan Ma'juj itu berada di sebalik tembok itu. Dan kalau terlepas Ya'juj dan Ma'juj ini, kiamat, tuan-tuan. Ni satu. Benda yang disebut oleh Allah dalam Quran, tapi setakat ni kita tak jumpa lagi. Padahal kita sekarang dah ada Google Earth. Kita hari ni dah konon-konon dah ada satelit. Takkan tak boleh tengok mana penduduk yang begitu banyak. Kalau dia terjun dalam kolam, kering kolam. Dia minum air kolam tu kering. Punya ramainya, Nabi kata. Takkan tak boleh nampak. Melainkan disembunyikan. Siapa yang sembunyikan? Melainkan mereka tak boleh melintasi tembok tu lagi. Kenapa tak boleh tembok? Kerana pegangan umat Islam yang kuat menjadikan pahaman, menjadikan mereka tak lepas. Sehinggalah Nabi kata, sehinggalah dalam kitab sebut, azan sudah tidak berkumandang. Lambang azan tidak berkumandang itu apa? Orang dah tak peduli dengan Islam, orang dah tak kisah dengan masjid, orang tak kisah dengan surau orang. Islam orang tak kenal dah. Maka pada masa itu Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Dan kata Nabi, wailul lil arab man qatariba min futihat radmi Ya'juj wal Ma'juj. Hari ini kata Nabi telah terbuka lubang Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Zaman Nabi, Nabi ambil ibu jari, Nabi cantum dengan jari telunjuk. Nabi kata besar ini lubang dah buka dah. 1400 tahun yang lepas. Tuan-tuan, cek tengok apa dia Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa ada zon larangan terbang? Kenapa bila ada roket mesti melantun ke bawah balik? Kemana dia melengkung? Dia bukan naik ke atas. Jangan kita hanya dengar saja berita dan cerita daripada orang, maka kita pun percaya. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kehidupan hanya ada di bumi. Dan manusia tidak boleh hidup di dunia lain. Manusia tak boleh hidup di bulan. Manusia tak boleh hidup di Marikh. Berkali-kali balik buka surah dalam Al-A'raf. Ayat dalam surah Al-A'raf. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Dan sesungguhnya kami jadikan bumi adalah tempat hidup kamu. Dan di bumi sahaja yang ada kehidupan macam kamu. Clear, tuan-tuan. Clear. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Kamu dicipta daripada tanah dan kamu akan dimasukkan dalam tanah, dan dari tanah kamu akan dibangkitkan semula. Maknanya manusia mati di tanah, bukan di bulan. Kalau ada manusia boleh pindah ke planet Marikh, maknanya dia mati di planet Marikh. Dah bercanggah dengan Quran, manusia mati di bumi. Nampak tak tuan-tuan? Dia bawa kepada kita satu pahaman lain daripada Quran. Kemuncak dia tuan-tuan, mereka nak mengaku Tuhan dan mereka nak ambil alih kerja Tuhan. Macam Namrud, macam Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Kemuncak dia dah terlalu power. Aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dengan teknologi hari ini, mereka boleh mengaku mereka sebagai Tuhan. Nabi sebut dalam hadis dia, kalau dia nak hujan, dia turunkan hujan. Kalau dia nak kemarau, dia jadikan negeri itu kemarau, kata Nabi. Kalau dia nak kamu jadi neraka, negeri itu akan dihancurkan, neraka negeri itu. Kalau dia nak negeri itu subur, buah-buahan tumbuh subur dia. Power. Di akhir zaman, dia akan dapat super power. Dia boleh bergerak daripada barat ke timur ni tuan-tuan, sekelip mata saja dia boleh bergerak. Masya Allah. Dia mempunyai kenderaan yang kata dia telinga ni macam telinga keldai ni, punya laju berjalan ni tuan-tuan.
diberikan kepada dia teknologi sampai boleh memotong kepala orang, dipotongnya kepala dan dihidupkan balik, dicantum dan berjalan balik, tuan-tuan. Sampai ada orang kata ini dah jadi Tuhan, dah macam Tuhan. Itulah kemuncak kemajuan teknologi. Nama dia apa? Nama dia Dajjal. Nama dia apa? Dajjal. Saya ada tumor dalam kepala saya, Ustaz. Okey, doktor nak operate, okey. Belah kepala ni, buat keluar kepala sebelah, buat keluar otak, buh balik, cantum, jalan elok ni. Saya yakin dengan teknologi sekarang kita boleh sembuh. Dengan teknologi sekarang, bukan dengan Allah. Ada buat. Dah lama tak hujan tempat kita ni. Tak apa, nanti kita buat hujan tiruan. Hujan turun-turun. Hari ni negeri padang pasir tumbuh pokok, hujan turun. Negeri yang hujan selalu turun, kering pula. Siapa yang ikut dia, dia akan maju. Siapa yang ikut dia dapat nikmat banyak. Siapa yang bantah dia, mampus negeri itu. Teknologi merosakkan dunia, menguasai manusia menggunakan teknologi cuaca, dan hari ini sedang berlaku. Tiba-tiba gunung berapi meletup di laut. Tuan-tuan tak heran? Dan meletupnya pula macam Hiroshima, Nagasaki punya meletup. Tiba-tiba berlaku gempa bumi, dan gempa bumi dia pula bila bangunan tumbang, ranap ke bawah. Bangunan kalau ranap ke bawah, maknanya di bawah ni ada bom. Sebab tu dia boleh sedut bangunan tu. Kalau dia tumbang, dia runtuh tumbang. Orang kita tengok, Allah kesian ya Allah, apalah Tuhan buat kat mereka. Ya Allah, kenapa nak marah pada Tuhan? Tiap-tiap kali hang sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Mengasihani. Takkan Allah buat macam itu? Tuan-tuan ambil kereta, pergi airport Penang, tinggal di sana, naik kapal terbang, pergi Aceh, pergi melawat muzium, tengok gambar-gambar mereka. Gambar-gambar orang yang kena tsunami, tengok hak kena tanam, tengok mayat bergelimpang, semua mayat jadi hitam. Tuan-tuan tak heran lah? Pak siapa mayat ni dia ada? Cuba cek tengok tuan-tuan. Dia sulfur ke? Yang hitam tu sulfur ke? Lumpur ke? Kenapa mereka ni tsunami tapi mayat ada sulfur, ada belerang? Apa sebab? Tuan-tuan tak pernah cek? Sebelum gempa bumi ni, Pak siapa semua kedutaan barat ditutup. Tutup semua, tak ada operasi. Tiba-tiba meletup. Kena cek, tuan-tuan. Sebab hari ni manusia nak menguasai manusia menggunakan teknologi. Dan kita orang Islam masih bergaduh nak rebut jawatan. Pasal telur, nasi rahmah, tak habis-habis. Bergaduh pasal minyak, bergaduh pasal ketua jabatan, ketua cawangan. Itulah yang dia tinggal. Sebelum dia pergi balik ke negara dia, dia tinggalkan rakyat itu dalam keadaan bergaduh siang malam. Hampa bergaduh rebut kuasa, kami tentukan untuk hampa. Hampa lawan kami, kami bom. Mereka tak perlu lagi naik basikal macam Jepun, main nak tembak kita. Jepun zaman 40-annya. Main naik gerek, main turun di Kelantan sampai Singapura naik basikal. Tuan-tuan ingat zaman tu ke? Mereka tak guna teknologi tu. Mereka menggunakan apa yang kita ada sekarang. Itulah yang menggerakkan, tuan-tuan. Dengan teknologi telefon kita, dinaikkan gelombang elektromagnet di atas. Gelombang itulah yang akan membentuk benda-benda lain. Teknologi ini yang sedang mereka bangunkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, wahai orang yang beriman, persiapkanlah persenjataan kamu menghadapi musuh yang kamu nampak, musuh yang kamu tak tahu, sedangkan Allah tahu. Berapa banyak peruntukan kita disediakan untuk persenjataan. Baru nak masuk tajuk.
Itulah saya kata, bagi tajuk baru ingat, budak-budak ni kan faham. Mula-mula dia gelak lah, dia pening tak ni. Berapa banyak? Tuan-tuan cuba tuan-tuan fikir. Sampai ada orang Islam kata, dia kata, ustaz, kenapa kita ni sembah Allah, kita Islam, kenapa kita macam terseksa ustaz? Dia tanya saya. Kebuluran pada kita, kemiskinan pada kita, gempa bumi pada kita, banjir pada kita. Saya tanya, so what? So what? Saya tanya. Dah, orang lain yang tak sembah Allah hidup senang, negara dia aman ustaz. Kenapa negara Islam nak cari kebuluran? Islam. Nak cari apa-apa kedana? Islam. Nak cari banjir? Islam. Gempa bumi? Islam. Saya jawab satu ayat ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di dunia berpunca daripada tangan-tangan manusia. Berlakunya kerosakan di dunia, di darat dan di bumi berpunca pada tangan manusia. Orang selalu kata, kenapa Turki kena gempa? Itu adalah dosa mereka buat tu. Tu dosa tu Tuhan turun bala sebablah. Salah tu. Pahaman tu salah. Pahaman itu sesuai untuk umat yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Lut melakukan liwat, Allah terbalikkan bumi dia. Umat Nabi Musa, Firaun lawan Tuhan, Allah tenggelamkan dia. Wa araqna ala Firaun, tenggelam habis. Umat Nabi Soleh, umat Nabi kaum Ad, habis hancur. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut kan dalam Quran, balik buka surah Al-Anfal, kami tidak akan turunkan bala kepada mereka selagi mana adanya kamu di situ wahai Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, waktu orang hentam Nabi Muhammad di Mekah, patut ada Allah Ta'ala hentam orang Mekah. Allah tak hentam orang di Mekah. Mereka nak bunuh Rasulullah. Kenapa Allah tak bagi gempa bumi je? Mampus sekali orang Arab Quraisy. Tak. Sebab adanya Rasulullah di situ. Hari ini Rasulullah dah tak ada, tapi doa Rasulullah masih ada. Ya Allah, janganlah kau timpakan bala macam umat dahulu kepada umat aku, dan Allah makbulkan dia. Lupakah kita benda itu? Maka bila manusia diberikan kemajuan-kemajuan berfikir, dia nak menguasai manusia, menakutkan manusia dengan persenjataan, bukan lagi dengan bom, dengan senjata cuaca ni tuan-tuan. Dan apa yang Nabi sebut itu sedang berlaku sekarang. Bukan musim hujan, dia datangkan banjir. Tak ada hujan lebat, tiba-tiba kepala air turun. Berapa banyak kepala air turun dalam Malaysia ni? Tuan-tuan tak kaji? Tiba-tiba main mana kepala air ni? Ni teknologi. Maka Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran, buka di dalam surah An-Nisa. Kenapa kamu bila berhadapan dengan kumpulan ini, kamu berpecah dua? Fi'ataini. Bila kamu berhadapan dengan musuh Allah, kenapa kamu pecah dua? Ada satu golongan tak percaya, ada satu golongan percaya. Kenapa kamu berpecah belah berhadapan dengan musuh yang satu? Allah tanya tuan-tuan dalam Quran. Balik buka Quran. Bermula daripada ayat 81 sampai ayat 90, cerita bab jihad. Bermula daripada surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut mereka. Bila Allah dah terang pada kita bahawa mereka sekali-kali tak akan suka dengan kita sehingga kita ikut mereka, adakah tuan-tuan ingat mereka seronok dengan kita? Tak. Mereka akan kuasai kita, menakut-nakutkan kita. Maka pada masa itu Allah Ta'ala sebut, buatlah persenjataan yang canggih. Buat persenjataan yang canggih. Belajar tentang sains supaya kita jadi kuat.
kuatkan ekonomi kita supaya mereka hormat, takut. Kuatkan perpaduan kita, kerana perpaduan itulah yang menguatkan jiwa kita. Sudah sampai masa dia. Tetapi adakah benda itu akan berlaku? Takkan berlaku. Kita akan terus begini sampai bila-bila. Tadi Ustaz saya tanya, kenapa Allah ni macam tak sayang orang Islam? Kebuluran orang Islam di mana? Kebuluran tu di mana? Di Afrika. Somalia Islam, Sudan Islam, Ethiopia Islam, Rwanda Islam, sampai kebuluran. Pasal apa kebuluran? Makanan tak ada. Pasal apa makanan tak ada? Pasal mereka jadi pelarian. Pasal apa jadi pelarian? Pasal mereka bergaduh sama-sama mereka. Salah Allah ke salah mereka? Di Afrika Allah bagi arang batu, di Afrika Allah bagi berlian, di Afrika Allah bagi emas. Kalau tak ada menatang ni, Perancis tak main, Itali tak main, British pun tak main, jajah negara mereka. Kerana ada benda ni lah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kekayaan yang begitu luar biasa kepada Afrika. Bila mereka merdeka, mereka berebut harta benda, bergaduh sama sendiri, berperang sama sendiri, rakyat jadi pelarian, jadi kebuluran. Jangan salahkan Allah. Sepatutnya kamu jadi kuasa dunia dengan badan yang tegak, harta yang banyak, mah yang banyak, berlian yang banyak, arang yang banyak. Kamu jadi kuasa dunia. Tapi arang kamu siapa pakai? Berlian kamu siapa pakai? Allah Ta'ala bagi pada orang Arab padang pasir, batu, gurun. Apa ada Ustaz? Ekstrim punya panas. Panas. Tapi Allah bagi minyak. Jangan cakap Allah zalim. Allah bagi minyak. Apa kamu buat dengan minyak kamu? Kamu habiskan duit dengan sukan. Buat stadium untuk Piala Dunia berpuluh-puluh bilion, beratus bilion. Habis-habis sukan Piala Dunia, kau buka stadium kau. Kau bayar gaji gila-gila punya mahal. Kau beli syarikat-syarikat bola sepak di Eropah. Manchester kau beli, Bayern kau beli, semua kau balun. Mana duit itu untuk membangunkan ekonomi kau, membangunkan bangsa kau, membangunkan umat Islam? Tak ada tuan-tuan. Kerja dia berlumba-lumba membina bangunan tinggi, tambak laut, buat bangunan cantik-cantik. Dan kau salahkan Tuhan. Ustaz, Bangladesh minyak tak ada, arang tak ada, apa pun tak ada, mereka miskin Ustaz. Bangladesh miskin Ustaz, tak ada arang batu, tak ada apa, rakyat banyak pula tu. Miskin kau cakap. Kau pergi ke depan tu, berapa banyak Bangla. Kau pergi Kuala Lumpur, berapa ramai Bangla. Kau pergi kepada Singapura, berapa banyak Bangla. Kau pergi kepada UAE, berapa banyak Bangla. Kau pergi ke negara Arab, berapa banyak Bangla. Kau pergi ke Canada, berapa banyak Bangla. Berpuluh-puluh juta dia ekspor rakyat dia bekerja di luar negara. Dia tak perlu buat rumah untuk rakyat dia, dia tak perlu buat bekalan air untuk rakyat dia, dia tak perlu buat tangki septik untuk rakyat dia, dia tak perlu nak sediakan beras untuk rakyat dia, sebab rakyat dia makan di negara lain. Dan bila dapat gaji, mereka hantar balik duit tu pada negara mereka. Agak-agak berapa bilion sebulan. Di Malaysia ni ada berapa juta rakyat Bangladesh. Kalau seorang bagi 1,000, kalau ada 5 juta, berapa juta dia hantar balik? Daripada rakyat kau boleh dapat perolehan sama banyak dengan harga minyak. Kadang-kadang kita berbangga bahawa kita telah berjaya menarik pelabur asing untuk membina kilang di negeri kita. Bagus. Tapi yang kerjanya siapa? Prasarana yang kita buat untuk siapa? Asrama yang kita buat untuk siapa? Nasi murah yang kita buat untuk siapa? Bah percuma yang kita buat siapa naik? Bukan rakyat kita. Apa yang perlu dibanggakan? Berbeza dengan negara Turki misalnya. Rakyat dia kerja di situ, kelang pun di situ, buat jalan pun dia, semua dia balik pada rakyat dia balik. Ini berbeza dengan negara-negara kita. Cukup berbeza.
Kalau kita kata bahawa kita telah berjaya menarik pelaburan 50 bilion, soalan dia, siapa yang dapat gaji? Berapa persen rakyat tempatan? Kita bawa daripada luar, sediakan prasarana untuk dia orang, percuma semua duduk. Akhirnya tuan-tuan, beras akan jadi mahal, telur akan jadi mahal, sebab nak support berjuta-juta yang masuk mendadak ramai. Sampai bila tak akan selesai walau bertukar kerajaan, tuan-tuan? Bila saya nak tanding ahli parlimen, tuan-tuan marah pula. Benda ni saya nak cakap. Yang dikatakan pelaburan bawa masuk dalam negara menguntungkan kita. Ni kita pula pergi buat motor, pergi hantar makanan kat depa, ada kotak hijau kat belakang. Apa cerita ni? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni rakyat yang banyak. Dengan itu kamu boleh membangunkan negara. Jangan kata Allah Ta'ala menzalimi orang-orang Islam. Tidak. Habis itu berlakunya kerosakan alam ni punca apa? Tangan-tangan manusia. Cuba cek tengok, siapa yang buat benda-benda ini? Yang ni tuan-tuan, akhirnya Nabi kata apa? Bila muncul benda-benda ni, mereka akan kontrol, dan orang Islam nak selamat ikut mereka. Tak boleh buat apa dah. Sehinggalah kamu tunggu satu orang, dia yang boleh selesaikan masalah kamu. Nama orang tu macam nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Nama dia Imamul Mahdi. Itu saja tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cakap macam ni, berapa ramai tak suka? Musuh-musuh tak suka. Dia tak akan suka, tuan-tuan. Apa boleh buat? Pemimpin-pemimpin takkan boleh buat. Pasal apa? Mereka pun takut. Isu pembakaran Al-Quran di Sweden, berapa ramai yang berani sound? Pemimpin Islam dia Arab Malaysia lah, alhamdulillah lah. Dia kata tak apa, dia bakar sebuah, kita cetak lagi 1 juta. Tak apa, alhamdulillah ada juga. Hak lain-lain ni dia duk cekung. Takut. Pasal apa takut? Hang cakap banyak, hang mampu. Turki cakap banyak sangat. Siap. Jadi yang boleh selesai masalah ni apa? Tunggu hamba Allah tu. Dan apa yang Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, sudah hampir sangat berlaku. Hari ini mereka menguasai laut dengan teknologi. Mereka menguasai angkasa dengan teknologi. Mereka menguasai darat dengan teknologi. Mereka menguasai segala-galanya. Dan hari ini mereka boleh mengatakan bahawa mereka boleh jadi Tuhan. Sebab tu sekarang dah ada agama baru, nama dia agama Scientology. Tuan-tuan pernah dengar kan agama Scientology? Dulu agama Maradona, dia score gol dengan tangan, terus kata Tuhan. Hand of God dulu ni. Agama Maradona, tengok Maradona mati, bukan Tuhan. Sekarang agama Scientology, awak tua, kita akan cuba buat untuk awak jadi muda. Dia buat keluar darah, masukkan darah muda, kulit ditegangkan, rambut dicocokkan, sekarang awak kembali muda. Awak nak jadi perempuan? Boleh, kita akan buat. Awak nak jadi laki-laki? Boleh, kita akan tanam misai. Hari ni dah ada hikmat tanam misai dan buat jambang. Dulu nama dia Kak Leha lah, Abang Zul, panjang ni. Dia boleh buat tuan-tuan sekarang ni. Dia boleh ubah. Subhanallah, Masya Allah. Dan akhirnya orang berkata, inilah Tuhan. Ni lagi bagus pada Tuhan. Tuhan aku doa tak dapat-dapat, yang ni terus minta dapat. Tuan-tuan, zaman munculnya Dajjal ni dah hampir dengan kita. Kita dah berada pada fasa-fasa yang Nabi sebut satu-satu-satu. Dan satu persatu itu sedang berlaku sekarang. Kalau boleh di surau kita ni, buka lah kitab-kitab cerita tentang benda-benda ni yang Nabi duk sebut. Sebelum Imam Mahdi muncul, apa yang berlaku? Lepas Imam Mahdi muncul, siapa yang muncul? Bila masa pula Nabi Isa turun? Lepas Nabi Isa turun, dia bunuh apa semua ni. Bila nak lepas benda ni? Ni dia. Selepas Nabi Isa bunuh Dajjal semua ni, aman dunia ni, baru makhluk ni keluar.
Makhluk apa Ustaz? Ya'juj dan Ma'juj. Yang ni huara paling besar ni tuan-tuan ni. Dia masuk dalam negeri punya ramai, dia habis rosak makan tuan-tuan. Nabi Isa ni bawa pengikut dia duduk satu bukit nak selamatkan diri ni. Nabi Isa tadah tangan ni. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Allah turunkan burung-burung macam ababil, kisah ababil tu, mampu segala Ya'juj dan Ma'juj. Bila dah mati Ya'juj dan Ma'juj, timbul satu lagi masalah, nak tanam di mana mayat ni? Terlalu banyak. Lagi sekali Nabi Isa dia kata, ya Allah, turun hujan, bawa semua tuan-tuan, baru aman. Bila dah aman dunia, kiamat pun berlaku. Dengan jalan apa? Allah hantarkan angin, nama dia Dukhan, mematikan semua orang yang beriman, tinggal yang kafir. Maka berlakulah api di negara Yaman, maka ditiupkan sangkakala, kiamat pun berlaku. Jadi janganlah kita kata Dukhan tu jerebu, jauh lagi. Kan dulu kita ada jerebu kan, jerebu ni lah tanda kiamat, nama dia Dukhan. Bawa tenang sahabat cik weh. Buka dalam hadis dia cerita tu. Jadi apa yang kami nak buat sekarang ni Ustaz? Apa yang kami nak buat? Ada satu makcik, dia buat keluar duit emas, dia keluar duit pelaburan, dia buat keluar duit SB, dia buat keluar tabung haji. Dia kata, Ustaz, saya dah ambil semua dah duit. Saya tanya kenapa? Ustaz tak tahu ke 15 Ramadan ni akan berlaku Dukhan? Saya tak tahu. Loh, macam mana jadi ustaz tak tahu? Dia nak kiamat tau. Betul? Makcik dah buat dah. Belakang orang makcik tu buat dapur sikit, simpan semua makanan lah. Kalau Dajjal datang pun okey lah. Makcik ingat bila Dajjal datang, makcik duduk cokong kat dapur tu, Dajjal tak kacau ke? Dia bukannya suruh simpan Maggi, stok Maggi, stok beras duk dia. Agak-agak lapar makan Maggi. Dia bukan macam tu kak. Tak tahulah, ustaz kak kata buang semua, kita buat persiapan tu. Tu kak nak bagi duit tu kat siapa? Kat guru kak, ustaz kak. 2 bulan lepas tu tuan-tuan, bulan Ramadan raya semua dah habis, dia main balik. Dia kata, ustaz bagi pondok kat saya satu. Saya apa pun tak ada dah, rumah pun tak ada dah. Jerebu tak main ke? Dukhan tak main ke sebenarnya? Tak jadi pun. Lepas tu duit yang kau keluar tu benar dia dah bagi kat ustaz tu dah. Ustaz tu pergi mana? Lari balik kampung dia dah. Luar negeri punya ustaz. Nak sebut padan muka tu tak gamak tak? Dalam hadis duk cerita ni, kau belajarlah turutan, pilihlah cikgu hak betul. Nombor 2, apa yang kita kena buat persiapan? Persiapan iman. Saya pergi umrah, saya ada ceramah di Arab Saudi. Bila saya duduk buat ceramah tuan-tuan, ramailah orang Malaysia apa semua ni, ramailah. Hak tu Arab laki, hak isteri laki Arab semua dah semua. Mai. Sesi soal jawab. Yang ni. Habis ya? Tengah duk makan nasi kacang kuda. Mai suami isteri. Muda Dia kata, ustaz, kami kerja di sini. Okey. Soalan, kami menunggu Imam Mahdi. Ustaz nak join kami tak? Saya kata, nak tunggu di mana? Dia kata, dekat Iran. Kami nak pergi ni. Saya kata, tak apa, hampir lu. Mak macam mana? Mak ada lagi? Ada. Ayah ada lagi? Ada. Tu siapa jaga mak ayah? Tak apalah, kami tunggu Imam Mahdi. Tak payah tunggu, dia tetap akan datang. Yang abang-abang kena buat ialah jaga iman, jaga akidah, jaga tauhid. Jangan jadi sesat dengan nikmat dunia yang ditawarkan kepada kita di akhir zaman. Ingat, yang ditawarkan air itu adalah api, yang api itu adalah air. Itulah jihad kita sekarang. Jihad mempertahankan iman.
teguhkan akidah, semayang berjemaah jangan lupa. Yang ni yang kuatkan kita. Hidupkan surau ni berjemaah. Mai semayang subuh berjemaah, jaga tuan-tuan. Insya-Allah bila kita jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Itulah bentuk jihad kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.